Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sudah menonton channel ini. Hari ini berkenaan dengan isu yang pasti hangat, paling hangat, lebih hangat daripada isu RM 600 bilion, isu dana syarikat perjudian, isu Najib nak dibebaskan, isu kerajaan nak ditukar, isu kerajaan Sabah pun nak ditukar. Ketua Menteri Sabah pun nak ditukar. Ini lagi satu isu ataupun satu misteri yang akhirnya telah didedahkan dalang sebenar. Perlahan-lahan, pendedahan demi pendedahan yang akhirnya membongkar siapa dalang sebenarnya isu Menara KL. Ini pasti mengejutkan seluruh pemimpin politik di Malaysia, di mana ini satu penjualan yang mencurigakan dan dipanggil isu Menara KL. Ini adalah salah satu isu yang paling mengejutkan pada tahun ini. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saudara-saudari semua, apa pendapat Anda berkaitan dengan isu penjualan Menara KL, di mana penjualan Menara KL ini dilihat curiga dan akhirnya SPRM telah melakukan tindakan, mengambil tindakan, dan hari ini satu keputusan yang mengejutkan, di mana telah didedahkan dua nama ataupun dua jawatan yang terbabit dengan isu Menara KL. Ambil ahli saham Menara Kuala Lumpur, akhirnya SPRM telah membuat pendedahan, telah mengambil tindakan untuk menahan ataupun menangkap dua individu bergelar datuk. Ini bukan jawatan biasa-biasa yang ditangkap. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akhirnya menahan dua orang pengarah kanan syarikat untuk siasatan berhubung, pembelian saham, dan pengambil ahlian konsesi syarikat Menara Kuala Lumpur. Dan kedua-dua pengarah syarikat yang bergelar datuk berusia antara 49 dan 59 tahun itu ditahan lewat petang pada Jumaat di Ibu Pejabat SPRM di sini. Menurut sumber juga, salah seorang daripada suspek, salah seorang daripada datuk itu ialah seorang pengarah urusan syarikat yang dikatakan mengambil alih saham syarikat Menara Kuala Lumpur. Dan seorang lagi suspek pula adalah ahli perniagaan berjawatan pengarah syarikat bertindak sebagai orang tengah dalam urusan pengambil ahlian syarikat tersebut bagi pihak orang atasan. Dan juga disyaki juga pemilihan syarikat terbabit yang melibatkan permintaan uang rasuah berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah sebagai hadiah kepada orang atasan bagi membantu pengambil ahlian tersebut. Adakah kita boleh sebut pengambil ahlian haram ini? Ataupun satu lagi kes rasuah yang pasti dibenci Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana itu adalah misi Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini sebagai Perdana Menteri untuk memerangi rasuah di Malaysia, di mana disyaki pemilihan syarikat terbabit yang melibatkan permintaan wang rasuah berjumlah ratusan ribu dan seutas jam tangan mewah. Tambah sumber itu lagi, sebelum ini SPRM juga telah dilaporkan telah menjalankan satu siasatan berhubung isu penjualan saham dan pengambil ahlian konsesi
penyelenggaraan Menara Kuala Lumpur daripada syarikat Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad milik penuh Telekom Malaysia. Katanya beberapa saksi, termasuklah pegawai kanan TM, unit kerjasama awam swasta UKAS, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, serta syarikat-syarikat terlibat telah diambil kenyataan bagi membantu siasatan. Dalam pada itu, kedua-dua suspek juga akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Putrajaya esok bagi permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Jadi, timbul lagi satu kes rasuah. Satu lagi jenayah yang kita lihat paling tidak disukai Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Akhirnya pendedahan demi pendedahan yang telah dilakukan berkaitan isu Menara KL ini yang pasti mengejutkan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya daripada channel ini. Terima kasih. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke, tuan-tuan dan puan semua. Hangat diperkatakan menjadi perbualan ramai orang hari ini. Tiba-tiba saja Kerajaan Sabah. Tiba-tiba saja politik di Sabah bergolak yang paling kuat di Malaysia, mengalahkan politik di Semenanjung. Kenapa saya kata begini? Tiba-tiba saja Haji G tergugat, yang saya boleh katakan beliau hari ini seperti telur di hujung tanduk. Baru-baru ini warisan. Presidennya sendiri telah membuat kenyataan pengakuan bahwa telah cukup majoriti. Namun setelah menempa satu hotel ataupun untuk mengadakan sidang media warisan, beliau pula tidak hadir. Dan akhirnya sidang media warisan yang sepatutnya menjadi sidang media warisan itu telah bertukar kepada majlis minum teh. Pelik juga tuan-tuan dan puan semua. Dalam pengakuan ataupun dakwaan daripada Presiden Warisan, warisan telah cukup majoriti dan telah disokong oleh Adun BN. Tetapi di dalam kenyataan yang lain, beberapa jumlah, kalau saya tak silap 11, Adun UMNO tidak menyokong untuk menggulingkan Haji G. Hari ini pula, tiba-tiba satu kenyataan paling mengejutkan dari Bung Mokhtar. Seperti yang kita tahu, Bung Mokhtar adalah timbalan Ketua Menteri Sabah. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat kita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like video ini, share kepada seluruh Malaysia supaya mereka tahu tentang pergolakan politik yang berlaku hari ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Sebelum saya meneruskan, persoalan yang pertama, apakah kerelevanan dia? Apakah keperluan untuk politik di Sabah hari ini bergolak lagi? Maksud saya, apakah keperluan Haji G untuk tiba-tiba ditukar? Yang pertama. Dan kedua, apakah penyebab tiba-tiba berlaku pergolakan politik yang panas di Sabah hari ini? Apa komen Anda? Saya meminta kerjasama kamu untuk komen di bawah supaya saya pun boleh tahu apa yang terjadi sebenarnya. Bagi saya tidak perlulah begini, tapi itulah kan tuan-tuan dan puan semua politik. Akhirnya Bung Mokhtar membuat satu pendedahan, satu kejutan. BN UMNO Sabah tiba-tiba membuat kenyataan untuk menarik sokongan terhadap Haji G. Adakah kita lihat hari ini Haji G kritikal? Dan Presiden Warisan Shafie Apdal senyum lebar di rumahnya. Disebabkan mungkin ini adalah berita baik kepadanya yang mungkin akan sekali lagi menjadi Ketua Menteri. Namun, apakah tindakan Bung Mokhtar selepas menarik sokongan terhadap Haji G? Adakah benar beliau akan betul-betul bergabung bersama Warisan? UMNO dan Barisan Nasional akhirnya menarik sokongan terhadap Datuk Seri Haji G Noor sebagai Ketua Menteri Sabah.